Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih atas kesudian dan kesetiaan anda bersama kami di saluran Berita RTM dan juga di TV1. Malam ini seperti kebiasaan, Bicara Naratif kembali menemui anda setiap 9 malam dan juga di portal dan juga di saluran disediakan juga di ruangan secara dalam talian di portal Berita RTM dan juga di ruang yang lain yang boleh anda akses kepada ruangan secara dalam talian kami. Berkolerasi dan berlanjutan daripada sambutan Hari Pekerja 2023 yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pagi tadi di Putrajaya. InsyaAllah pada malam ini kita akan membawakan lanjutan daripada topik perbincangan berkenaan tentang sambutan Hari Pekerja. Tetapi lebih spesifik kita akan memberikan konotasi kepada beberapa isu yang penting berkenaan tentang untuk kita melihat evolusi dan juga industri pekerjaan ini dibaik pulih dan juga ditambah baik dari semasa ke semasa. Sukarkah melahirkan pekerja berkemahiran tinggi? Ini banyak merujuk kepada reskill dan juga upskill serta penyediaan graduan tempatan kepada pasaran kerja yang semakin menuntut pekerja-pekerja berkemahiran tinggi. Untuk bercakap berkenaan tentang isu ini, kami amat bersati dan mengalu-alukan kehadiran bersama dengan kita pada hari ini Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman, Profesor FKP UMK, merangkap Fellow Pusat Pendidikan Sumber Manusia NHRC. Apa khabar, Prof? Khabar baik. Terima kasih. Saya kira dapat meluangkan masa bercuti bersama dengan keluarga. Terima kasih bersama kami dalam ruangan dan kesempatan ini. Jumpa saya. Bersama dengan kita juga saya ada dalam talian Prof. Kita bersama dengan Profesor Teknologi Dr. Muhammad Sattar Rasul, Pengerusi Pusat Kebudayaan STEM Universiti Kebangsaan Malaysia. Apa khabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Terima kasih juga meluangkan masa mungkin pada waktu senggang ini untuk kita bersama dalam Bicara Naratif membincangkan topik yang cukup dekat dengan isu pekerjaan dan juga dalam kategori perburuhan itu sendiri. Kalau diikut kepada konotasi lamanya adalah kita ingin melahirkan pekerja yang berkemahiran tinggi. Ini juga realisasi kepada dasar TVET dan juga dasar pekerjaan negara dalam tempoh beberapa tahun ini untuk melihat ia ditambah baik untuk penyediaan kepada industri IR 4.0. Prof. Bala, kategori pekerja berkemahiran tinggi. Mungkin amat molek untuk kita lunaskan terlebih dahulu definisinya kerana apa mungkin konotasi pekerja berkemahiran tinggi itu hanya merujuk kepada graduan-graduan yang mempunyai mungkin ijazah di peringkat undergrad ataupun ijazah tinggi, atau ia juga merujuk kepada pekerja yang dilahirkan daripada kategori TVET dan juga pembelajaran TVET. Okey, pertama kali selamat Hari Pekerja kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih Encik Mai jemput saya. Topik ini sangat penting. Sebelum kita nak definisikan ini, kita kena lihat secara holistik apa itu kemahiran. Okey, so dalam konteks kemahiran ni kita ada ilmu pengetahuan. So that's more academic. Lepas tu kita juga ada skill kemahiran. Okey. Kalau kita plus 2 ni dan sekaligus dengan soft skill lah. Skill yang kemahiran yang berkomunikasi dan sebagainya. So dia ada hard skill dengan soft skill lah. Tetapi dari segi keseluruhan saya nampak kategori ini dia tidak ada kategori untuk graduan. Tidak. Dia sepatutnya sudah bermula selepas saja pelajar tingkatan 3. Actually tingkatan 5 lah. Dia boleh pergi ke kemahiran tinggi. Dia tak perlu pergi. So, ada pelajar ni dia tak minat akademik. Mungkin akademik ini dia banyak menghafal, mungkin dia rasa sangat bebankan. Ada mereka ni kita boleh identify lah. Actually bagi saya identify daripada tadika lagi lah. Kalau kemahiran tu. Dan lepas tu kalau kita betul-betul mendidik mereka, so waktu form 4 tu kita dah tahu ke mana mereka nak pergi. Jadi kalau mereka minat dalam akademik, of course kita fokus akademik. Kalau mereka minat, saya pernah nampak dalam, because saya pernah terlibat dalam sekolah sebagai NOADP yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan ini, dan saya juga terlibat dalam sekolah. Saya nampak kategori ini dia bermula daripada selepas form 5. Dan pelajar ini masih boleh pergi ke degree. So itu yang banyak kita membuat kesilapan dari segi menyuruh mereka terus masuk ke dalam subjek yang mungkin mereka tak begitu mahir, tapi kita suruh mereka buat more akademik. So what happened is, selepas ada ibu bapa rasa macam kenapa anak saya ni tak boleh masuk ILP, Institut Latihan Industri atau sekolah vocational dan sebagainya, sebab melalui pergi ke sekolah itu ataupun institut berkenaan mereka juga boleh buat degree. Saya pernah nampak banyak kes macam tu. Dia tak minat degree, tak minat akademik, tapi dia akhirnya jadi juga seorang jurutera. Dia ada dua jalan lah. Satu, jadi kemahiran tinggi ini boleh bermula selepas mereka form 5. Jadi pelajar-pelajar form 5 yang sekarang menunggu result tu, saya menggalakkan kalau mereka nampak akademik mereka tak begitu perform, they have to go to the skill. And skill ni boleh mendapat pendapatan lumayan. Itu. Jadi banyak universiti hari ini akan ambil pelajar-pelajar yang daripada Institut Latihan Industri ataupun Politeknik dan sebagainya, dan mereka menyediakan prasarana untuk how to be jadi kemahiran ni bukan akademik, dia plus akademik knowledge.
Dia ada basic knowledge tapi dia boleh buat hard skill. Dan contoh sebagai tahu IT lah. Mungkin dia know how to operate the computer. They know how to develop multimedia. They know how to develop the YouTube dan sebagainya. Tetapi ada pelajar tidak boleh. Dia lebih kepada akademik. So dalam konteks UMK Universiti Kelantan ni dia masuk kemahiran. Sebab entrepreneurship ni skill, not very easy. So kita boleh train dalam knowledge. Contoh sebagai kita logistik. Dia good in the logistik tapi dia keluar dengan akademik. Dia tak boleh perform dalam industri. So industri nak dia ada juga yang kemahiran. Jadi saya cadangkan kalau bolehlah kita ada Jabatan Kemahiran Malaysia. Kita memang tahu Jabatan Kemahiran Malaysia di bawah Kementerian Sumber Manusia banyak buat kemahiran-kemahiran dalam kategori 1 2 3 SKM lah. 1 2 3. Actually boleh. Mereka boleh pergi. Even beberapa universiti macam UFSI dan mereka boleh ambil pelajar-pelajar berkenan lah. So that's kind of category. So you cannot categorize mereka di universiti, tidak. Actually daripada form 5 tu kita ada banyak cabaran. Jadi pengangguran tu boleh dikurangkan. Kalau kita awal kita didik anak-anak kita untuk pergi ke dalam bidang kemahiran. Tapi akademik kena ada. Kalau dari akademik macam mana? Itu Dia asas lah. Yes, asas. Dia kena baca buku semua. Tapi jangan too much focus. Itu sebab STEM ni, saya rasa kalau STEM kita boleh libatkan TVET education ni, maka jadi kita ada dasar besar. Tapi dasar tu kena pergi bawah. Bukan dari atas. Atas ke bawah, Dari bawah bawah ke atas. So saya rasa kindergarten boleh mulalah. Kenapa kita nak melahirkan pekerja mahir selepas mereka masuk universiti ataupun diploma? Too late. Kalau dari awal lagi kita boleh streamline mereka, easy untuk kita bawa. Jadi apa-apa dasar yang ada tu boleh bantu mereka. Jadi wang ringgit yang kita laburkan. Contohnya kita TVET ni ada banyak, I think PM telah meluluskan berjuta-juta ringgit. Kita tak nak gunakan duit itu sebarangan. Itu duit rakyat kan. Jadi biar anak-anak kita yang dapat itu. Sebab itu sebab saya kata lumayan memang tinggi. Banyak ibu bapa misunderstand. Oh kalau hantar anak saya politeknik, hantar anak saya ILP, mungkin mereka actually tidak. Actually industri nak banyak pekerja yang kemahiran tinggi. Kemahiran tinggi ni datang kemudian. Maksudnya contoh kan, kalau sekarang dia good in IT ini kerja-kerja baru akan wujud nanti. So AI sekarang ada artificial intelligence. So pelajar ni boleh tahu how to control the system, robotik dan sebagainya. Ketika ini pun sudah mula dibuka ruang pekerjaan tersebut. Prof Sata, saya tadi kalau kita menyentuh berkenaan tentang pendefinisian ataupun ruang lingkup kepada pekerja berkemahiran tinggi ini, perlu juga diperjelaskan apa mungkin perbezaan antara pekerja berkemahiran dan berkemahiran tinggi, kerana mana-mana institusi ataupun para pelajar ataupun pekerja itu boleh menjadi golongan pekerja berkemahiran. Cuma dalam konteks berkemahiran tinggi yang diperlukan dalam konteks IR 4.0 yang menuntut satu skill kemahiran yang mungkin progresif dan juga efektif, apa sebenarnya yang boleh kita letakkan bayangan kepada pekerja berkemahiran tinggi ini, Prof Sata? Dalam konteks kemahiran ini, dia sangat dinamik dan dia berubah mengikut revolusi perindustrian. Jadi kemahiran yang biasa itu adalah kemahiran asas yang memang kita sudah sedia ada sejak tahun 70-an lagi, kemahiran-kemahiran asas dalam kejuruteraan, di dalam pertanian, di dalam penyediaan makanan dan sebagainya. Tetapi kemahiran tinggi masa kini yang diharapkan adalah kemahiran yang menggunakan teknologi yang tinggi. Kita tahu sekarang ini cara sesuatu kerja itu dilakukan adalah secara digital ataupun digitalization. Pendigitalan. Banyak perkhidmatan menggunakan servis-servis pendigitalan itu. Banyak juga industri-industri membuat operasi mereka, proses-proses di dalam pembuatan dan sebagainya banyak dibantu oleh teknologi-teknologi tinggi seperti yang disebut tadi, AI, robotics, autonomous, unmanned vehicle control, and then 3D printing dan sebagainya. Dia cut across semua bidang. Bukan hanya bila kita bercakap tentang AI itu tertumpu kepada pembuatan. Tidak. AI itu boleh berada di dalam industri tourism. AI itu boleh berada di dalam industri penyediaan makanan dan sebagainya. Jadi kemahiran itu yang diperlukan masa kini, yang kita kata menepati industri 4.0, industri 5.0 dan sebagainya. Kalau kita tidak
ke arah membangunkan modal insan kita, menepati kemahiran tinggi industri 4.0 dan seterusnya, kita tidak berdaya saing. Kita tidak berdaya saing dan kos di dalam pembangunan ataupun produktiviti industri itu akan menjadi lemah, dan begitu juga pekerjaan itu tidak wujud lagi. Itu yang dikatakan disruptive innovation, di mana sesuatu proses kerja itu telah berubah. Jadi bila dia disruptif, pekerjaan yang lama tu kurang ataupun tidak wujud lagi. Jadi di situ perlu ada keselarian antara apa yang dihasilkan oleh industri, apa yang dihasilkan oleh institusi TVET dengan kehendak industri perlu selari. Jadi apa yang berlaku sekarang ini, institusi TVET selalu dikecam oleh industri kerana tidak menghasilkan pelajar menepati keperluan mereka. Itu ada juga kebenarannya. Jadi di situ saya kira setakat itu dulu untuk ini. Namun masalahnya apa, Prof? Kalau ia tidak menepati requirement atau syarat yang ditetapkan oleh pihak industri, jadi sudah pasti perlu ada kerjasama antara pihak industri dan juga pihak penyedia latihan TVET supaya tidak ada manusia yang akan terus pandai apabila terjun ataupun dijerumuskan ke dalam alam pekerjaan. Jadi perlu ada kerjasama antara industri dan juga pusat latihan ini. Memang betul, memang perlu ada kerjasama. Yang mana di mana kerajaan sekarang ini sedang melaksanakan inisiatif tersebut, kerjasama antara GLC industri dengan institusi TVET itu, supaya ingin merapatkan jurang kemahiran yang diperlukan oleh industri. Jadi memang benar di mana latihan-latihan kemahiran tinggi ini akan diuruskan selebihnya di dalam industri itu. Tetapi industri kini dia memerlukan seseorang pelajar yang sedikit sebanyak memenuhi keperluan mereka juga. Apa yang berlaku sekarang ni, institusi melahirkan graduan dengan acuan mereka sendiri tanpa melibatkan penglibatan industri. Akhirnya industri menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pekerja mahir. Dan apabila mereka sukar mendapat pekerja mahir tersebut yang berkemahiran tinggi, yang mempunyai kemahiran teknologi tinggi, dan apatah lagi yang tidak selari dengan sistem di dalam industri itu, maka mereka akan mencari jalan keluar untuk mendapatkan pekerja berkemahiran tinggi, ataupun mereka pakai secara manual dengan mengambil pekerja-pekerja asing. Jadi akhir sekali itu yang akan berlaku. Sekiranya kita dapat melahirkan pekerja berkemahiran tinggi, mungkin masalah pendatang asing, masalah ekspektorat dan sebagainya itu akan dapat dikurangkan. Itu yang diharapkan sebenarnya. Jadi kini saya sudah lama di dalam institusi TVET ini sebelum saya ke UKM. Saya sendiri yang melahirkan graduan-graduan TVET dalam bidang manufacturing. Saya sendiri mendapati apa yang dilahirkan itu sebenarnya belum cukup mantap selari dengan keperluan industri. Dia seolah-olah kita ni terlebih akademik, dan industri memerlukan mereka yang betul-betul ada technical dan vocational skills itu. Jadi di situ perlu ada penjajaran sebenarnya. Apakah institusi TVET melahirkan pelajar hanya dengan kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran komunikasi, tetapi hakikatnya tidak menepati proses atau sistem yang dilaksanakan di dalam industri itu. Jadi ramai yang tidak faham. Mereka merasakan apa yang mereka lahirkan itu dah cukup kemahiran. Tapi cuba mereka lihat apa yang diperlukan oleh industri. TVET ini, kalau pakar ataupun pelaksana tidak memahami tujuan TVET, mereka akan cenderung melaksanakan program seperti program akademik. Itu TVET itu memang pelajar graduan yang keluar harus boleh bekerja di alam pekerjaan tersebut. Skill yang rendah itu tidak mengapa, tetapi harus boleh terus bekerja, kerana hasil itu adalah untuk pekerjaan. Jadi ramai yang tidak faham TVET itu adalah untuk menepati keperluan pekerjaan, occupational. Tapi apa yang dilakukan sekarang ni, ada banyak institusi TVET, mereka melahirkan lulusan TVET dengan fundamental kejuruteraan. Jadi
apabila Prof Sata menyebut berkenaan tentang melahirkan pelajar TVET itu yang perlu memenuhi kehendak industri, persoalan yang terbit apakah industri sanggup dan juga akan mengeluarkan peruntukan yang lebih banyak untuk menyediakan keperluan dari segi pembayaran gaji kepada pihak-pihak ataupun pekerja berkemahiran tinggi ini. Ini akan kita lanjutkan seketika nanti, semuanya dalam Bicara Naratif. Ada kemahuan, di situ ada jalan. Mulakan dengan langkah yang kecil untuk menggapai impian yang besar. Seperti jembatan yang menjadi penghubung untuk yang terpisah. Memberi kebaikan bukan hanya untuk satu, tetapi semua. Setiap daripada kita boleh mendatangkan perbezaan. Walaupun ia sekecil-kecil tindakan, namun ia tetap mampu membawa perubahan. Jadilah insan yang membawa perubahan untuk memberi manfaat kepada diri dan masyarakat. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Bincanglah berhidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam sim yang ada mesti faham ada di labu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemaskini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Kerajaan akan terus menggalakkan sektor swasta menguji dan menilai, menggaji dan dengan nilai yang lebih tinggi. Masalah negara kita ini ialah peningkatan produktiviti tetapi kadar upah yang rendah. Perkeso akan menyediakan insentif kepada majikan yang menggaji 17,000 graduan khususnya TVET sebanyak RM600 sebulan selama 3 bulan sebagai tambahan kepada gaji yang ditawarkan. Perkeso juga menyediakan insentif kepada majikan menggaji golongan mudah terjejas seperti OKU, bekas banduan, gelandangan, penganggur tegal sehingga RM600 sebulan. Ya, kita bersua kembali dalam Bicara Naratif. Sukarkah untuk melahirkan pekerja berkemahiran tinggi? Ini banyak persoalan timbul. Melahirkan itu satu hal kerana ia memerlukan kerjasama komitmen daripada pihak institusi dan juga untuk memenuhi ruang pekerjaan. Malah apakah ruang pekerjaan dan juga industri pekerjaan bersedia untuk menawarkan imbuhan ataupun ganjaran setimpal? Prof Bala, tadi kita banyak bercerita tentang isu ini. Kalau Prof Sata menyebut pembelajaran itu, silibus itu, institusi itu perlu melahirkan pelajar yang dikehendaki oleh pihak industri.
Persoalannya apakah pihak industri sanggup untuk mengeluarkan mungkin satu peruntukan dana ataupun memenuhi keperluan penggajian ataupun peruntukan bagi mereka yang dikategorikan sebagai berkemahiran tinggi ini. Okey, saya ambil contoh di peringkat universiti ya. Saya telah mengajar lebih kurang 26 tahun dalam bidang sumber manusia, industri. Walaupun subjek tu nampak macam akademik, subjek tu memerlukan kemahiran. Contohnya kan, ada dua mekanisme kita boleh gunakan. Satu mekanisme ialah SKM 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita boleh bawa dalam universiti dari tahun satu lagi. Saya mencabar pelajar. Saya katakan, adakah kamu ni pelajar ataupun kamu adalah junior eksekutif? Sebab kamu ada 3 tahun saja, ada 4 tahun. Paling lama pun. Jadi dari tahun satu, kalau kamu dikategorikan junior eksekutif, maka akademik yang you belajar itu mestilah disamping dengan SK1. Jadi Jabatan Kemahiran lah. Jadi kita direct ke Kementerian Sumber Manusia lah. Jadi sekarang ini kan KPT dia buat tentang akademik. I mean more on the I'm not talking about engineering courses ni. Engineering courses ni kita boleh juga link to the professional body lah. Like Malaysian Engineer Board ataupun kita logistic board. I'm talking about social sciences ini. Jadi kalau mereka dapat belajar mengenai pengalaman, so they can actually get the SK 1, 2, 3. So perspektif industri boleh lihat mereka dapat SK 5 katakan atau diploma dengan degree 2 in 1 lah. Macam UMK kita bagi macam accounting kan. Kita juga ada professional accountant lah. Maksudnya ada body professional body juga bekerja sama dengan kita. Jadi beberapa kursus boleh mereka jadi professional accountant. Logistik pun kita ada juga logistik yang profesional. So dia dapat 2. So ini boleh memberi satu ruang kepada pihak industri untuk mengambil pelajar-pelajar begini. Jadi saya tak salahkan pelajar. Mungkin sistem pembelajaran kita berubah. Kita jangan lagi menghafal lagi. Itu mungkin 10 tahun lalu. Bila tadi Prosata cakap pasal syllabus akademik itu penting. Sebab tak ada knowledge, macam mana mereka nak boleh solve the problem? Basic knowledge kena ada. Tetapi dengan ada kemahiran, lagi baik. Sebab sekarang ni, bila graduan keluar dari universiti, macam mana nak katakan mereka boleh dapat kerja dengan pantas, industri kata you seorang graduan. Jadi maka dengan ada skill, you have to solve the problem. So kami sekarang ada problem masalah ni. So sebagai graduan, you kena bagi idea-idea yang bernas yang kita boleh kategori kemahiran tinggi, aras tinggi lah. So mereka boleh menyelesaikan masalah industri. Sebagai seorang engineer baru keluar universiti, kita boleh bayar RM4,000. Tapi boleh tak you bagi RM4,000 dengan apa yang you sumbangkan kepada ini? Walaupun mereka kata tiada pengalaman. Tapi mereka sudah pergi ke dalam industri dari awal lagi. So saya lebih suka daripada kita keluarkan dana-dana semua macam ni, lebih baik industri boleh gunakan HRD Corp. Kan satu ruang HRD Corp, mereka boleh masuk ke dalam industri. Jadi kita boleh train pelajar-pelajar ni dari awal lagi. Ini berlaku kat German model lah. Kita masih cakap pasal German model tapi kita tak nampak berlaku dekat Malaysia. Majikan perlu terlibat secara langsung dengan true. Majikan ni daripada mereka menunggu dia keluar 4 tahun, why not dia bagi pre-employment? Maksudnya tidak ada gaji, tetapi sudah sign contract. Contohnya saya beritahulah GLC company, like sign Dabi ke sistem peladangan. Dia belajar teori peladangan, basic knowledge. Tetapi dengan ada skill macam mana nak operate peladangan itu. Macam mana kita nak pergi high skill, how to cut the the trees and all this. So pelajar ini masuk ladang lah. Dari awal lagi masuk ladang, belajar basic. Daripada kalau Jepun macam tu. Daripada normal job sampai dia boleh jadi seorang manager. Jadi bila dia keluar nanti, Sain Debi sudah dapat beberapa orang kenal pasti. So saya buat sekarang ni dalam universiti tapi bukan secara formal, saya buat informal. Macam mana saya buat? Saya gunakan saya punya persatuan Malaysian IR and Human Resource Management yang kami tubuhkan lah. Saya tubuhkan founder dan saya melibatkan banyak HR manager. Saya akan bawa mereka masuk dalam universiti pada awal lagi. Jadi awal lagi, actually ini telah berlaku Encik Ismail, dah berlaku zaman saya lagi. Waktu tahun 80-an dah berlaku. Sebelum kita keluar, Telekom sudah booking kita. Sebelum kita keluar, Petronas booking kita. Sebab dia dah identify skill yang ada pada itu masa tu zaman yang saya kata 80-an. Jadi sekarang ini sebab universiti dah terlalu banyak. Ada swasta, ada universiti awam banyak kan. So itu good lah for basic education. Tetapi dengan ada skill, lepas tu saya kata Kementerian Penggajian Tinggi mesti duduk bersama dengan Kementerian Sumber Manusia dan juga kementerian lain, Kementerian Kewangan dan sebagainya tu, duduk bincang macam mana kita nak keluarkan
pekerja kemahiran daripada even Kementerian Pelajaran. Ini 3 ni saya selalu saya kata duduk satu meja, bincang. So what is the problem? You bermula Kementerian Pelajaran. Okay, am I right? So lepas dia keluarkan tu, kemahiran masuklah. Mungkin Kementerian Sumber Manusia boleh masuk awal lagi daripada sekolah menengah. Ini isu melibatkan rentas kementerian. Banyak. Yes, ini agensi kerajaan lah. Tapi industri boleh masuk. Okey. Kenapa industri tak masuk awal lagi masa di orang tingkatan 1, 2, 3? I'm very pity anak-anak kita. So mereka, kita letak kelas akhir sekali. Oh, mereka ni no good academic. Not necessary. Pelajar yang belakang tu, mereka akan jadi hebat masa akan datang. Saya dah cuba. Beberapa pelajar yang duduk belakang tu, mereka skill on the... Ada satu pelajar saya bagi tahu sekolah, dia not good, anak buah saya lah. He is not good academic. Tapi saya yang bantu dia. Tak apa, you masuk dalam komputer, you boleh baiki komputer, telefon. Hari ini dia buat degree dalam bidang engineering dan sebagainya. Dan dia dapat diploma dalam engineering. Okay, ataupun IT related. Tapi awalnya dia bukan good student code. So, kita kena pastikan. Jadi, Kementerian Pelajaran ni kena pastikan awal lagi. Sumber manusia sudah pastikan skill. Yang reskilling semua tu boleh bermula situ. Universiti pula streamline. Jadi, time senang lah. Kalau kita tak buat streamline awal lagi, macam mana pelajar nak minat sains? Sebab kita tak ada satu streamline. Dulu ada streamline. Jadi, kita boleh engineering ke, medical dan sebagainya. Jadi kita tak boleh semua orang jadi doktor. Kita juga mau semua orang jadi different field, multiple skill. Tadi pun bagi kita pasal fashion design. Yes, it's very lumayan. I mean digitalization. Tadi kan Prof cakap tadi digitalization. Yes. So kita tak nak mereka pergi gig economy. Gig economy ni pun memang lumayan. Tapi kita temporary. You can solve problem within one day. Tapi anything happen to them? Tak ada. Tapi untuk sebuah negara, Malaysia nak jadi negara maju, setanding dengan negara Eropah, negara Korea, negara Jepun, kita kena belajar dari orang. Orang ni bukan start daripada 2-3 tahun lalu. Bukan dari era 4.0 IR. Mereka sudah mula 1.0 IR. So 4.0 IR ini ialah sebab kita cakap mekanisme. Tapi human resource penting. Kita tak boleh menidakkan sumber manusia. So kita bawa sekaligus. So dengan ada digitalization, dengan ada sumber manusia, so income ni akan datang secara automatik. Sebab bila pelajar ni keluar daripada masuk industri, dia boleh bagi income besar kepada majikan. So tak perlu ada satu point untuk graduan lah. Tak payahlah kita bayar gaji 2,000, 3,000. Bagi dia 2,500, okey kita testing dia. 6 bulan. Tapi testing tu mula daripada, seperti saya kata, coaching. Industri datang coaching. Industri kan ada CSR. Saindabi, Honda, dia orang ada CSR program. Ataupun mungkin panjangkan masa untuk industrial. Yes. Tapi industri jangan buat dalam masa 3-4 bulan. It's actually ongoing process. Setahun mungkin? Tahun pertama boleh kita introduce them. Kan macam media. Dia kan be a wartawan. Dia kan even tahun 1 kita boleh already streamline dia orang. Jadi bila dia keluar tu RTM senang. Seperti dikatakan oleh Prof lah, pra-eksekutif. Sudah mula menjadi bakal kepada jadi industri jadi sebagai coach untuk ni. Tapi universiti memberi perasaan lah. Industri kena welcome. So I think cost boleh dikurangkan. But HRD Corp boleh bagi training, dia boleh bayar expert industri macam saya cakap kan, yang expert industri yang itu untuk reskill dan upskill. Ya, boleh bermula di peringkat sekolah lagi saya kata, ataupun di universiti. So sekarang ni kita nak lihat transformation di universiti. So Naib Chancellor kena fikir masa depan Malaysia. Bukan kita fikirkan short term. So ubah. Prof Bala banyak bercerita tentang peranan institusi ini, tetapi untuk Prof Sata mungkin perihal berkenaan kecenderungan kita mengalami kekurangan pekerja dalam bidang 3D ataupun dirty and dangerous ini. Ini amat merisaukan. Kebergantungan kepada pekerja asing juga amat tinggi dalam peratusan yang tinggi. Jadi apa mungkin kecenderungan untuk hanya melihat anak-anak ini berjaya dalam bidang profesional seolah-olah telah pun mengenepikan dan juga mengalihkan perhatian itu kepada bidang 3D yang kita semakin kekurangan bilangan pekerja, dan kalau tidak ditangani dengan kadar segera mungkin kita akan mengalami suatu kita kata inflasi dalam kategori bidang 3D ini. Bidang 3D ni selalu dikaitkan dengan TVET lah. Iaitu dirty, dangerous dan juga apa itu satu lagi tu. Jadi sekarang ni dalam TVET ini, kalau katakan kita telah menerapkan
profession itu dari awal, dia tidak menjadi masalah. Saya tidak nampak dia menjadi isu kepada 3D ini. Yang penting adalah pekerjaan itu diminati. Jadi apa yang berlaku sekarang, ini kajian saya sendiri. Memang kita menghadapi satu masalah di mana pelajar semasa di peringkat sekolah tidak mendapat satu pendedahan yang baik, iaitu kebolehsesuaian kerjaya yang pernah saya sebut dulu, career adaptability. Jadi sehingga mereka tamat pengajian di SPM itu, barulah mereka memikirkan tentang apakah pekerjaan yang mereka ingin ceburi dan sebagainya. Tetapi kalau di luar negara maju, dia sudah tanamkan semangat itu, iaitu adaptability terhadap kerjaya itu. Tak kiralah kerjaya itu kerjaya STEM atau TVET ataupun Engineering Applied Science, tapi daripada awal lagi. Jadi dia tidak akan timbul isu modal insan kita ataupun lulusan kita tidak mahu bekerja di dalam 3D itu. Kerana kerja-kerja di dalam 3D ini adalah kerja-kerja yang mendapat pendapatan yang sangat tinggi. Kadang-kadang satu pekerjaan 3D itu boleh disiapkan dalam masa seminggu dan mendapat bayaran sampai 100,000 kalau di dalam oil and gas, mencuci silo dan sebagainya, 25,000 dan sebagainya. Dan ini pendedahan terhadap kerjaya 3D itu tidak cukup tinggi kepada pelajar atau lulusan kita, dan sehingga dia diambil alih oleh pekerja-pekerja asing untuk mencuci dan sebagainya itu. Padahal saya kira pendapatan itu sangat lumayan. Kalau setidak-tidaknya dia tidak bekerja sebagai buruh, mungkin dia menjadi supervisor, menjadi ketua kepada projek itu. Jadi Prof, saya nampak pendapatannya itu mungkin lumayan, tetapi bilangan penawaran pekerjaan itu mungkin tidak banyak. Kerana kalau kita lihat saban tahun ratusan ribu bukan saja graduan, lulusan TVET, malah pekerja-pekerja yang kembali mencari ataupun menceburkan diri dalam bidang pekerjaan, mencari kerja. Jadi seolah-olah tidak dapat menampung. Kalau mungkin 10 saja tempat ditawarkan, ratusan ribu yang memohon, maka nisbahnya itu masih lagi tidak setara, Prof. Oh, tidak begitu. Dia kalau pekerjaya TVET ini memang peluang pekerjaan tu banyak. Yang saya sebut tadi 3D tu memang yang betul-betul kita kata hardcore, dirty, dangerous itu. Tetapi kalau TVET tidak semuanya 3D. TVET ni banyak terlibat dengan engineeringnya, sistemnya, menyelesaikan masalah, membangunkan sistem untuk production dan sebagainya. Ramai juga tidak sedar bila bercakap pasal TVET ini, yang kita bincangkan kebanyakan mismatch antara industri adalah penyediaan tenaga atau kerja mahir dalam industri pembuatan. Kalau industri-industri lain itu, saya kira dia kurang bermasalah dan peluang pekerjaan tu banyak. Dan kalau kita lihat bajet yang diberikan oleh kerajaan pun baru-baru ini, sebanyak beberapa juta untuk program SLDN itu, iaitu sistem latihan dual nasional, itu melibatkan 8,000 pekerjaan. Maknanya mereka sudah berada di dalam pekerjaan. Jadi kerajaan memberi lagi dana untuk mereka membuat academy in factory, untuk supaya ramai lagi yang boleh bekerja, dan juga 50,000 pelatih setahun. Ada tempat pekerjaan di dalam industri sekiranya projek GLC industri dan institution itu berjaya dilaksanakan. Jadi sekarang ini tempat kerja ada, tetapi dia belum dilaksanakan secara meluas. Institusi TVET belum lagi faham tentang dan juga belum lagi engage dengan industri untuk mensasarkan lulusan mereka dapat bekerja di dalam industri tersebut. Dan kerajaan juga seperti yang tadi kita tengok PM10 sebut, sekiranya industri itu bayar gaji kurang daripada 2,000, kerajaan akan top up sebanyak 3,000 atau sebanyak 300 ataupun 600 untuk dia mendapat gaji lebih daripada 2,000. Kita tahu tidak ada orang kata individu yang boleh hidup dengan gaji di bawah 2,000 pada masa sekarang. Jadi inisiatif kerajaan itu sudah ada, peluang pekerjaan itu pun sekarang ini sedang distrukturkan ada. Tinggal lagi institusi TVET belum bersedia dengan kaedah ataupun
model baru ini. Ya. Sedikit Prof Sata ya, berkenaan tentang institusi TVET ini terlalu banyak ditawarkan di bawah lembayung banyak kementerian, KBS, KPT dan juga beberapa kementerian lain. Jadi isu penyeragaman institusi ini perlu untuk disegerakan di bawah Majlis TVET Nasional. Jadi ini mungkin akan dipersoalkan dan juga akan dilanjutkan seketika nanti. Kita akan berjeda seketika dan kembali selepas ini. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mereka datang dalam pelbagai situasi. Jika anda tidak mahu mereka, halang mereka. Bertindak sekarang. Pastikan komuniti kita bebas dari dengki. Makcik, maksudnya buat apa tu? Kita kena halang nyamuk dari membiak, adik. Mereka juga mampu macam kita, makcik. Ya, betul tu, dek. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan tauti mas sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Kerajaan akan mempercepat pelaksanaan projek Jendela sebagai usaha nasional menyediakan kemudahan jaringan internet. Bagi tahun 2023, RM725 juta disediakan. RM725 juta disediakan bagi melaksanakan tersambungan digital di 47 kawasan perindustrian dan hampir 3,700 buah sekolah di negara kita. Ya, kita bersua kembali. Mari kita mendengarkan pandangan daripada panelis kita. Menjawab persoalan penting pada malam ini. Sukarkah melahirkan pekerja berkemahiran tinggi? Agak sukar untuk dijawab, tetapi bersandarkan kepada capaian dan juga analisis semasa, ia mungkin boleh dipermudahkan sekiranya mendapat aspirasi dan juga inisiatif daripada pihak stakeholder dan juga shareholder dalam industri ini. Jadi Prof Bala mungkin berpandangan bahawasanya ada beberapa perbahasan berkenaan setiap kementerian yang terlibat dalam penawaran industri dan latihan TVET ini mempunyai institusi latihan TVET sendiri. Namakan KBS, KPT, KSM juga turut menawarkan institusi latihan. Jadi
timbul satu perbahasan berkenaan penyeragaman kepada institusi ini yang terlalu banyak, tidak termasuk lambakan institusi swasta yang menawarkan latihan TVET. Jadi apa masalahnya dengan lambakan ini dan apa perlu dijenamakan semula sahaja institusi-institusi tersebut? Okey. Sebab tu saya mengatakan kita tahu waste management. Waste. So kalau setiap orang buat masing-masing, dia tak centralize lah. So kalau boleh kita, I'm not talking about satu majlis ke apa, tak kisahlah, tapi ada satu centralized body yang menyelia semua ni. Jadi kita tak mau double. Kalau kita buat KBS buat ni, janganlah yang lain buat. Okay. So kita redundant. Redundant. So akan reduce the ni. Jadi kita tengok industri. Okey, kalau KBS apa demand dalam industri. So wang kita laburkan tu biar centralized dan masing-masing boleh buat. Tak ada masalah. Tetapi kursus tu kena memenuhi pasaran terkini. Kalau pasaran terkini macam 3D lah. 3D ni actually good income. Di sini dia kata dangerous, difficult dan juga dirty lah. Dirty tu lah income besar. Contoh di Australia. Saya pernah nampak sendiri my rakan saya dari Korea, dia belajar PhD. Part time dia buat style. So dia sambil belajar malam PhD dia pergi buat style. Dia kerja dirty. Income very good. Satu tiles mungkin dia pasang boleh dapat $50 or $40 like that. Di Malaysia pula actually kita jadi boleh create banyak entrepreneur. Jadi orang skill ni tak payah kerja dekat industri. Dia boleh jadi independent entrepreneur. Contoh, to be your own boss. Own boss, electrician. Do you know how many houses you consider having problem on the electrical punya problem? So they can go and repair. And it's a lot of money, you know. Just 5 lampu dia tukar boleh dapat dalam 400 or 300 ringgit per day. Satu rumah. Kalau dia banyak. Jadi dia orang apa saya pernah nampak ni satu grup dekat Kelantan dia orang ni form the professional group. Dia orang 20 pekerja. 20 pekerja tu semua independent. So dia dah independent. Dia kawan 5-6 orang professional get together. So dia kata okey saya ada 50 rumah. Okey you pergi kerja. Dibagi-bagikan ke? Bagi-bagi. Not as a salary but profit sharing. I share you. I look for the marketing. That's what academic coming. But when I do the job, skill job, I get the money. So everybody like happy lah. And that's why they do the plaster shilling semua tu. So they're not fully academic per se. They're not graduate. They are just non-graduate. Tetapi mereka tak ada sijil. Bila ada mereka sijil, baru mereka boleh apply funding yang tertentu. Jadi sekarang kita ni pula letak satu funding, tapi kita letakkan syarat. Dan kita tak menjaga grup-grup ini. Jadi grup ini dia buat sendirilah, skill sendiri. Why not CIDB or KBS boleh mahirkan dengan sijil, basic sijil. Universiti boleh buat. Lepas tu kami di UMK, kami dah keluarkan sijil keusahawanan. Kita welcoming. So dengan ada entrepreneur ni yang sudah entrepreneur, dapat kita mengajar dia how to manage the costing. You got a lot of income, you know. They got like 1 month got 5,000. They know how to manage. So we teach them costing, accounting, basic. And then slowly kita cakap, you buat degree. Don't need to come to university. You do at your home base. ODL. ODL. Kita buat face to face online. So saya pernah mengajar course ni sekarang ni. Very interesting. I gather all the entrepreneur. They got a lot of ideas. So I start teaching, get idea first, then I give the solution. Saya kata, you sebagai seorang pekerja, what is your level? Dia kata, saya non-executive. Do you have plan tak nak pergi executive to manager from 5 years from now? Yes or no? Tell me. Yes, Prof. How much the manager? 10,000. Can you make it within 3 years? Blur. Can, dia kata. So you take all these courses, then you develop your skill. And slowly you can be. So a lot of anak-anak muda sekarang ni, mereka ni pandai actually, Ismail. Our kids memang pandai. Tak payah kita depend on the foreign workers pun tak payah. Tetapi kita tak boleh transform dia orang. Kita tak bagi peluang. You bagi peluang dia orang, dia boleh buat. And don't micromanage. Again. So, let's say lah, dia kerja 5 tahun dalam satu syarikat. Coaching lah. Like, let's say, Saindabi ke, syarikat Honda, macam tu kan. Otomotif. Dia keluar lah. So, dia orang ada sijil otomotif. They can start their own bengkel. Itu dirty, 3D. How much cost to repair the car? Service. So, kenapa kita tak streamline mereka situ? Why kita nak bagi academic degree? And ibu bapa pun kena fikir. Ibu bapa kena fikir iaitu mereka juga boleh lihat anak mereka berjaya dalam keusahawanan. Tetapi akhirnya mereka dapat degree juga. Macam mana? Based on the part-time. Like I cakap macam mana? Universiti Pahang buat, UMK buat. Belajar banyak, sambil bekerja. Jadi dia proud, I'm got degree. But that degree will help them to get more customer.
Okay. So 3D ni jangan look in the negative context, but look at the positive context. But we need to change. 3D ini bukan just itu tadi proses, it's a big income. But how you streamline pengalaman dan akademik. Balik persoalan Green Ismail yang banyak institusi tu combine together. Di one umbrella. Ada cakap banyak kali dah ni. Ada letih dah cakap. Betul letih. Ini tapi, mungkin kali wasted. Sekian kali. Every time. So bagi saya lah, Yang Amat Perdana Menteri jadi sebagai penasihat lah. Dia ada adik banyak. Dia telah dalam bajet baru hari tadi pun dia dalam bagi dalam amanat kan. Why not dia monitor? Jadi kita tak mau wasted tapi kita nak benda tu manfaat kepada anak-anak kita. Eventually kita kurangkan pekerja dari luar negara datang ke sini, baik anak-anak kita masuk dalam ini. Dijenamakan semula dan ditambah baik. Penjanaan semula. Prof Sata, saya nak membawa kepada perspektif yang lebih luas ya. Kita melihat ruang industri yang disediakan dan juga pasaran ekonomi. Dalam masa beberapa tahun ini kita melihat banyak syarikat-syarikat MNC ataupun multinational company yang sudah mula menutup operasi perkilangan mereka di peringkat tempatan. Malah ada beberapa syarikat semiconductor dan syarikat electrical juga sudah mula menutup operasi mereka. Ini menimbulkan perbahasan dan juga perdebatan kerana mungkin persaingan dari segi pembayaran gaji buruh yang lebih rendah di negara jiran dan juga negara serantau yang lain menyebabkan keputusan untuk tidak meneruskan operasi perkilangan dan industri di Malaysia. Jadi dalam perihal suasana sektor ekonomi yang semakin mencabar ini, apa mungkin ruang kita untuk melatih dan juga menyediakan ruang pekerjaan kepada pekerja berkemahiran tinggi ini, Prof? Ya, memang sentiasa berlaku sedemikian di mana-mana negara pun. Kerana pelabur ini dia mencari satu tempat yang mana produktiviti itu tinggi, kos yang dikendalikan, processing cost itu rendah. Jadi dah tentulah negara pilihan mereka third world country, third world country ataupun negara-negara yang mempunyai penduduk yang ramai seperti Indonesia, China, India ataupun third world country seperti Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam itu. Kita tak boleh nak kita kata nak menghalang, tetapi kita boleh cuba supaya pelabur ini masih berminat di negara ini. Sekarang ini kenapa mereka keluar? Kerana pada satu ketika dahulu negara-negara yang saya sebut tadi itu tidak mempunyai pekerja mahir yang cukup. Jadi mereka terpaksa ke Malaysia kerana Malaysia mempunyai satu sistem sijil kemahiran Malaysia menyediakan buruh-buruh atau tenaga kerja Tibet yang banyak. Jadi di situ apabila mereka mendapati kecukupan pekerjaan itu ataupun task force ataupun tenaga kerja itu, maka mereka melabur. Dulu ada satu ketika 10 tahun sebuah syarikat oil and gas pending untuk menubuhkan syarikatnya di Gebeng, tapi apabila JPK dan juga Kementerian Sumber Manusia di bawah JPK melahirkan lebih ramai kita kata yang dalam kemahiran itu, instrumentation and control dan sebagainya, akhirnya syarikat itu datang. Jadi syarikat pelabur ini datang bukan kerana gaji murah pekerja saja. Dia adalah juga kerana penyediaan tenaga kerja berkemahiran itu. Yang kita nampak mereka beralih arah kerana nak bayar gaji murah. Sebenarnya tidak. Dalam satu-satu production itu, yang paling penting quality produk itu. Jadi quality produk hanya boleh diperolehi melalui satu proses kerja yang baik, tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Jadi di situ saya tidak nampak isu tersebut. Jadi apa yang kita perlu cuba buat sekarang ini adalah dengan melahirkan pekerja berkemahiran tinggi, yang mana kita tahu kemahiran tinggi sekarang ini apa yang dituntut di dalam industri 4.0, apa yang perlu dalam industri digitalization itu. Jadi kalau kita dapat menyediakan ini, saya percaya tidak ada masalah pelabur untuk berhijrah ataupun melabur di Malaysia itu. Dan ini sebenarnya banyak peruntukan diberikan oleh kerajaan di bawah, saya kira ada 1 bilion peruntukan untuk HRD Corp sahaja dalam untuk melatih 800,000 pekerja. Telah disediakan di dalam bajet yang baru ini. Jadi kenapa perlu sediakan ini? Kerana kita ingin memastikan
pelabur-pelabur itu kekal di negara dan juga kita sendiri boleh membangunkan industri kita. Ya. Apa mungkin begitu juga dengan program SLDN dan sebagainya. Ya, Prof Sata, apa mungkin kebergantungan kepada selenggara dan juga penggunaan automasi akan serba sedikit menjejaskan ruang dan juga peluang pekerjaan untuk pekerja berkemahiran ini? Tidak sebenarnya. Itu yang awal-awal saya sebut tadi itu, disruptive innovation adalah di mana pekerjaan yang lama itu akan terjumut atau dijumutkan, tetapi dia mewujudkan pekerjaan-pekerjaan yang baru yang canggih. Jadi kita jangan melahirkan individu yang memenuhi cara kerja yang lama. Kita perlu meningkatkan melahirkan pekerja mahir untuk memenuhi inovasi pekerjaan yang berinovasi yang baru. Jadi dengan itu banyak pekerjaan baru diperolehi dan industri sekarang memerlukan pekerja mengikut fungsi, by function. Jadi kalau institusi TVET itu tidak dapat melahirkan pekerja by function, bermaksud boleh membuat programming, boleh membuat 3D boleh mengendali 3D printer, boleh membuat proses-proses yang tertentu, maka dia mendapat tempat, pekerjaan itu ada. Jadi yang menyebabkan pekerjaan itu tidak ada adalah mereka ini melahirkan pelajar yang masih lagi yang sudah ketinggalan. 20 tahun dulu program itu dan masih ada lagi di sekarang ini. Dan under enrollment lagi. Dan ada program yang tidak ada pelajar. Jadi dia tidak menepati. Jadi itu saya kira faktor-faktor bagaimana kita harus menstrukturkan pelajar kita memenuhi kehendak industri 4.0 itu. Tugas untuk memastikan ia terus kekal relevan. Kita nampak apa yang cuba digambarkan oleh Prof Sata tadi. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati, dengan ikhlas hati membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network, Financial Education Network, agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Apa hal kita ni? Kejabaan biasa turun. Syuk. Buatnya nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu nanti orang kata kau ni macam something jalanan. Macam mana? Tak boleh, Baan. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk, cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti. Apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Takutlah saya, Baan. Kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia orang. Tugas kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau Abang cakap macam tu, baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. Saya merasa sunyi dan perasaan sedih berpanjangan. Saya sering menyalahkan diri dalam setiap permasalahan. Saya kerap mempunyai pandangan negatif terhadap diri sendiri. Awas! Itu tanda-tanda kemurungan. Jangan pandang remeh kerana masalah kesihatan mental di Malaysia dijangka menjadi masalah kesihatan kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Jangan biar emosi mengawal diri anda. Padamkan
dan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda. Masih bersua dalam bicara naratif, Prof. Dr. Sata. Ini untuk kita meringkaskan perbualan pada malam ini secara kesimpulannya. Apa mungkin, bukan saja dalam masa setahun, jangka pendek dan sederhana ini, IR 4.0 akan boleh menyediakan ruang yang seharus dan sepatutnya kepada pekerja-pekerja berkemahiran tinggi, khusus kepada anak-anak tempatan yang sedang mencari kerja ataupun yang ingin menambah baik ruang dan juga bidang pekerjaan mereka. Ya, memang kita nampak bahawa IR 4.0 ini membuka satu ruang dan peluang yang baru di dalam pekerjaan. Kadang-kadang ada pelajar yang mengikuti program TVET dan dia boleh mengembangkan potensinya dengan adanya teknologi di dalam IR 4.0. Jadi independent learning, independent ataupun survival itu berlaku apabila timbulnya revolusi industri 4.0. Kalau dahulu kita bandingkan, memang apabila tidak mendapat pekerjaan di dalam industri dan sebagainya, memang sukar untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kita mengharapkan pekerjaan, mendapat upah dan sebagainya. Tapi sekarang ni kalau kita lihat dengan IR 4.0 ini, ilmu dan juga amalan itu dapat dilaksanakan dengan pendidikan formal dan pendidikan yang tidak formal. Jadi banyak usaha kerajaan untuk mengurangkan kemiskinan dan juga mengurangkan pengangguran dapat diatasi sebenarnya. Kerana kita tahu lulusan TVET ini ataupun pelajar TVET ini ramai dalam kalangan B40. Jadi salah satu aspek untuk keluar daripada belenggu kemiskinan ini adalah melalui TVET, dan IR 4.0 dapat membantu itu. Okey, baik. Jadi tidak perlu mengharapkan pekerjaan yang disediakan, tetapi kadang-kadang mereka sendiri boleh bekerja. Dan salah satu faktor yang saya lihat, institusi juga harus memainkan peranan menerapkan elemen 4IR ini supaya pelajar itu kita kata mempunyai kebolehpasaran yang tinggi pada masa akan datang. Prof. Sata kekal optimis dalam melihat ruang ini akan terus diperbaiki dan juga ditambah baik dengan komitmen dan kerjasama kesemua pihak. Prof. Bala berbaki mungkin 1 minit saja untuk kita meringkaskan green job yang ditawarkan dalam skill dan juga pekerja berkemahiran. Okey, ringkas saja. Bank sudah mulakan tentang green job ini. Ramai yang teller akan hilang kerja, tapi ramai juga wujukan kerja telemarketing dan sebagainya. Green job ini ialah untuk agriculture based on the environment, dan bank sudah mula. Maybank sudah mulakan ini. Kami buat kajian. Kajian itu telah keluar. Kami pun nampak result. Dan memang semua bank telah bersedia ke arah itu. Ini sektor bank lah. Lepas itu saya telahkan. Jadi green job ni satu benda yang baru ke Malaysia. Tetapi kita nampak dia akan jadi lebih besar. Dan akhirnya dia akan bantu negara kita. Jadi sekarang kita jangan buatkan tak ada kerja untuk pekerja hilang kerja. Tapi kita create new job for them. Ya, pekerja berkemahiran tinggi boleh dilahirkan dalam jangka masa pendek ini? Can. TVET boleh diselaraskan dan diubah sesuai untuk kehendak industri dan sebagainya. Dan mereka boleh jadi entrepreneur. Independent entrepreneur. Berapa tahun masa diberikan? Saya rasa dalam kalau mereka entrepreneur 1 year 2 years dia orang telah boleh ke arah itu. Tapi cara silibus pun tu kena ubah sesuai lah. InsyaAllah. Semua pemegang taruh perlu sama-sama untuk bergerak dan juga merealisasikan hasrat dari usaha ini. Terima kasih Prof. Dr. Balakrishnan. Terima kasih Prof. Dr. Sata bersama dengan kami pada malam ini bicara naratif. Sukarkah untuk melahirkan pekerja berkemahiran tinggi? Sudah dijawab dalam hampir sejam kita bersiaran. Ia tidak sesukar seperti yang digambarkan, tetapi sebenarnya memerlukan komitmen dan juga aspirasi daripada pihak penyedia latihan, di pihak pendidikan asas sehinggalah kepada pihak industri dan juga mungkin pihak pembuat dasar. Terima kasih bersama kami dalam bicara naratif. InsyaAllah kita akan bersiaran kembali pada hari-hari seterusnya dan juga minggu hadapan untuk membawakan topik lebih menarik. Dengan itu kita mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Pekerja bagi tahun 2023. Assalamualaikum, selamat malam, selamat hari.